Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Zaki dengan nombor matriks 2022978137. Nama saya Muhammad Anas bin Alif. Nombor ID matrik saya adalah 2022900677. Nama saya Muhammad Zahid bin Zahab. Nombor pelajar 2022772281. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zamsyah. Nombor bateri 2022794085. Nama saya Muhammad Asif Hilmi bin Rahman, memegang ID pelajar 2022988157. Kami berlima akan membentangkan objektif-objektif yang terdapat di dalam tajuk konsep etika dalam pelbagai agama dan kehidupan Islam. Objektif yang pertama adalah mendefinisikan maksud etika agama dan sosial. Kedua, menganalisa etika dalam masyarakat moden. Ketiga, mengenal pasti langkah penambahbaikan etika. Keempat, menyatakan cabaran dalam membentuk etika. Dan objektif yang terakhir ialah manfaat etika dalam masyarakat masa kini. Mari kita lihat satu persatu objektif yang akan dikupaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahaskan tajuk yang diambil oleh grup saya, iaitu konsep etika dalam pelbagai agama dan kehidupan sosial. Jadi hari ini saya akan menceritakan atau menyampaikan tentang definisi setiap ayat, iaitu etika, sosial dan juga agama. Kita akan mulakan dalam apakah itu etika. Kehidupan manusia pada hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada penderaan zaman. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks dan di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan keberadaan telah menjadi peraturan hidup. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Maka mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup zaman sekarang. Menurut Wikimedia, etika ialah yang juga dikenali sebagai falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan menyusun, mempertahankan dan mencadang kelakuan yang betul dan salah, merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal dari perkataan Yunani iaitu entos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berdasarkan betul dan salah terhadap perbuatan ataupun tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan. Itu yang dimaksudkan oleh etika. Kita beralih kepada definisi yang kedua, iaitu definisi agama. Sudah terang lagi bersuluh, agama merupakan satu impak yang amat penting dalam kehidupan manusia. Sekiranya manusia tiada mempunyai agama, maka hancurlah hidup mereka. Jadi kat sini kita boleh tahu definisi, iaitu agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan. Sekiranya kita tiada Tuhan, siapalah kita, kan? Atau suatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah, dan juga amalan yang berkait dengan kepercayaan tersebut.
Jadi agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkait. Tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merupakan kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Kenapa? Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Daripada itu, agama adalah fenomena masyarakat yang boleh dikesan melalui fenomena seperti iaitu ada 4: perlakuan, sikap, pelbagai simbol untuk agama dan juga benda-benda material seperti. So kita mula kepada iaitu perlakuan seperti sembahyang, membuat sajian atau perayaan dan upacara. Itu untuk perlakuan. Sekiranya dialih kepada sikap, iaitu sikap seperti sikap hormat, kasih, sayang ataupun takut kepada kuasa luar, biasanya dianggap macam suci dan bersih terhadap agama. Seterusnya adalah pelbagai simbol untuk agama, iaitu pernyataan seperti jampi, mantra dan kalimat suci. Dan akhir sekali iaitu benda-benda materials yang zahir seperti bangunan, contohnya masjid, gereja, azimat dan takal. Salah satu dari ciri-ciri agama ialah berkait dengan tata susila manusia. Ini bermakna agama bukan sahaja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan Tuhan, malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusia. Ciri-ciri ini lebih menonjolkan dalam agama universal, iaitu daripada agama Fox. Itu yang didefinisikan sebagai iaitu definisi agama. Jadi kita beralih kepada yang terakhir, iaitu definisi sosial. Dalam ketilaian iaitu sosial dapat memberi rasa kekitangan kerana ia menyiratkan sesuatu yang dikongsi di peringkat masyarakat. Sebagai contoh, pengertian hidup bersama merujuk kepada cara hidup bersama yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Sekiranya kita juga dapat mendapat tekanan sosial yang dapat kita katakan adalah pengaruh kuat yang diberikan oleh masyarakat terhadap setiap anggota yang menyusunnya. Itulah. Kata sifat sosial boleh digunakan untuk membentuk konsep yang berbeza, iaitu pekerja sosial ialah orang yang kelayakan yang bertanggungjawab mencegah yang menyelesaikan masalah sosial melalui pelbagai sektor, iaitu produser, nasihat, laporan dan bantuan kewangan. Terdapat juga apa yang dikenali sebagai belanja sosial, iaitu jumlah wang yang dikhaskan oleh pemerintahan suatu negara atau kota untuk menampung dan memenuhi keperluan dasar dan premium semua warganya. Dengan cara yang sama, kita dapat membicarakan apa yang disebutkan oleh jaminan sosial yang sampai batas tertentu berkait rapat dengan konsep yang disebut di atas. Secara khususnya, kita boleh lihat ini adalah istilah yang kita gunakan untuk menentukan organisasi yang wujud dalam keadaan tertentu dan yang objektifnya adalah jelas untuk memenuhi keperluan kesihatan dan ekonomi penduduk. Tepat di situ timbulnya konsep penerimaan jaminan sosial yang diiktirafkan sebagai orang yang berhak menerima manfaat tertentu daripada yang diberikan oleh jaminan sosial yang disebutkan di atas. Itulah yang bermaksud definisi sosial. Oleh itu saja daripada saya mengenai definisi agama, sosial dan juga etika. Saya beralih kepada rakan saya untuk seterusnya. So pada hari ini saya akan membahaskan menganalisa etika dalam masyarakat moden.
Okey. Poin pertama adalah tidak menghormati agama lain. Pada era globalisasi kini, masih ada setengah orang yang memandang enteng dalam konteks isu menghormati agama lain. Di Malaysia, perkara ini masih berlabutan sehingga kini. Antaranya adalah mencaci atau memburukkan agama lain. Kesannya ia dapat menimbulkan kemarahan pada mereka yang berlainan agama dan membuatkan mereka memandang rendah terhadap agama si pencaci. Selain itu, mengganggu agama lain sedang menjalankan aktiviti ibadah. Perkara ini juga sering berlaku terutama sekali ketika hari perayaan di mana orang sengaja meletupkan pecun yang kuat menyebabkan orang yang beribadah terganggu. Akhir sekali, menyebut perkara sensitif tentang agama lain. Perkara ini sedikit sebanyak dapat menimbulkan konflik antara perkauman di Malaysia. Hal ini demikian kerana majoritinya kaum Melayu adalah beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha atau Taoism, manakala agama kaum India adalah Hindu atau Buddha. Seterusnya, etika kedua dalam masyarakat moden adalah tiada unsur bertolak ansur dalam kalangan masyarakat. Mengenai tiada unsur bertolak ansur dalam masyarakat, antara penyebabnya adalah generasi muda tidak memandang serius mengenai kepentingan mempelajari etika dalam masyarakat yang berbagai agama. Perkara ini menyebabkan golongan ini merasakan agamanya adalah lebih baik dan benar, menyebabkan mereka tidak mahu menerima pandangan daripada agama lain. Selain itu, ibu bapa tidak mengajarkan etika yang betul serta memberikan contoh teladan yang baik sebaiknya kepada anak-anak. Hal ini demikian menyebabkan anak-anak tidak mengetahui akan etika yang betul ketika bertemu dengan orang yang berbeza agama, serta anak-anak tidak tahu perkara yang boleh dilakukan dan sebaliknya. Akhir sekali, tidak mengetahui kepentingan menghormati budaya agama lain. Contohnya, ketika perayaan, penganut yang berbeza agama tidak menghormati antara satu sama lain dengan meraihkan walaupun sedikit, seperti memberikan ucapan selamat hari raya kepada mereka. Yang kedua, etika dalam masyarakat moden ialah diskriminasi dalam kalangan masyarakat. Mengenai diskriminasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia, rakyat Malaysia terkenal dengan masyarakatnya yang berbeza agama dan kaum. Namun, disebabkan adanya diskriminasi menyebabkan hilangnya etika dalam kalangan masyarakat. Antara kuncinya adalah disebabkan perbezaan perkauman. Perkara ini menyebabkan kaum Melayu, Cina dan India tidak bersependapat dan tidak bertolak ansur antara satu sama lain. Selain itu, perbezaan agama dalam masyarakat. Agama yang berbeza dalam masyarakat membuatkan setengah penganutnya berpandangan bahawa agamanya adalah lebih tepat dan benar berbanding agama lain, membuatkan masyarakat majmuk ini tidak bersepadu. Akhir sekali, perbezaan kepercayaan dan budaya. Sebagai contoh, tidak menghormati hari perayaan agama lain membuatkan timbulnya kemarahan dan berkemungkinan mencetuskan konflik. Sekaligus menghilangkan etika yang baik dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zamsyah. Nombor bateri 2022794085. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang langkah penambahbaikan etika. Okey, poin pertama ialah menghormati agama lain. Kita janganlah mempersedahkan kepercayaan dan agama orang lain. Sebagai contoh, mengutuk dan mempersedahkan agama Hindu yang menganggap lembu sebagai haiwan yang mulia bagi mereka. Hal ini dapat menyebabkan perbalahan antara agama berlaku. Hal ini juga menyebabkan agama kita juga dikutuk dan tidak dihormati. Oleh itu, setiap orang tidak mengira agama perlulah saling menghormati antara satu sama lain. Poin kedua ialah mengambil tahu tentang agama lain. Maksudnya, kita perlu saling memahami agama lain supaya mengurangkan salah faham antara agama. Kita perlulah mempelajari tentang agama lain dengan bergaul dengan masyarakat yang berlainan agama ataupun membaca artikel di laman sesawang. Sebagai contoh, agama Hindu yang mengharamkan untuk makan daging lembu. Jadi, kita sebagai individu yang mengambil tahu tentang perkara tersebut, janganlah memberikan daging lembu kepada masyarakat yang beragama Hindu, sebaliknya memberikan makanan yang lain. Hal ini juga dapat merapatkan lagi hubungan masyarakat berbilang kaum.
Okey, poin ketiga ialah mendidik anak-anak mengenai etika dan kepelbagaian agama. Ibu bapa perlulah memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak daripada kecil lagi tentang adab dengan agama lain. Ibu bapa perlulah memberikan contoh dan teladan yang baik agar dapat diikuti oleh anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah mengeratkan hubungan silaturahim dengan masyarakat yang berlainan agama. Hal ini dapat mendidik anak-anak agar saling menghormati antara berlainan agama. Ia juga dapat mengelakkan isu resis antara agama. Baiklah, mari kita lihat cabaran-cabaran dalam membentuk etika. Setiap perkara pasti ada cabaran yang tersendiri bergantung kepada perkara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cabaran-cabaran dari aspek pendidikan. Keduanya ialah institusi keluarga dan ketiga adalah daripada aspek media massa. So, bagi aspek pendidikan, cabarannya adalah menjadikan manusia yang beretika tinggi pada masa yang akan datang merupakan satu cabaran yang sangat sukar pada masa kini yang lebih terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif seperti yang diterangkan oleh saudara Zulhilmi. So, di samping itu, pendidikan agama menjadi satu kewajipan kepada semua manusia kerana perlu diterapkan sejak kecil lagi. So, jika dibentuk semasa umur remaja akan menyebabkan kesukaran dalam pelbagai bentuk. Bergerak kepada institusi keluarga pula, keluarga sangatlah penting dalam memainkan peranan sebagai ibu bapa di rumah yang prihatin kepada anak-anak mereka. So, oleh kerana itu, ibu bapa merupakan peranan yang paling utama sebelum bergerak ke sekolah ataupun keluar ke mana-mana. Sebagai contoh yang dapat saya kongsikan ialah ibu bapa perlu menunjukkan contoh atau model yang terbaik untuk anak-anak mereka supaya dapat diteladani setiap masa. Seterusnya, dari segi aspek media massa, banyak cabaran antaranya menghadapi banyak pengaruh daripada pelbagai sudut yang mendatangkan kesan negatif pada diri sendiri. So, disebabkan ini, bermulalah seseorang itu terikut-ikut dengan sesuatu yang baharu, terutamanya golongan muda yang baru mengenal dunia. Tambahan pula, pihak media massa tidak menghiraukan akan tayangan yang ditayangkan di televisyen kerana ia hanya mementingkan populariti ataupun disebabkan kerja. Seterusnya, saudara Hafizi akan menjelaskan objektif kelima iaitu manfaat etika dalam masyarakat pada masa kini. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kepentingan etika dalam masyarakat masa kini. Pada masa kini, etika amat penting dalam segenap kehidupan manusia kerana etika akan membantu dalam pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam segi individu, kekeluargaan, organisasi dan masyarakat serta negara. Secara individunya, seseorang yang beretika akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Orang yang beretika akan sentiasa menjaga tingkah laku mereka agar tidak bertentangan atau melanggar kehendak masyarakatnya. Begitu juga dengan kemunian hati dan kawalan emosi dan kualiti emosi yang membantu kepada pertukaran sifat sabar dan bertimbang rasa. Dari segi mental, orang yang beretika mulia tidak gemar memikirkan perkara-perkara yang mendatangkan perhitungan buruk dan baik sebelum melakukan sesuatu. Dengan itu, jadilah seseorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan siasat diri yang unggul walaupun di mana ia berada. Manakala, sesebuah keluarga yang mempunyai amalan etika yang tinggi bukan hanya wujud perasaan tanggungjawab yang tinggi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain, malah berjaya mewujudkan suasana mesra, aman dan harmonis serta kerukunan rumah tangga, keutuhan kekeluargaan dan setiap ahli keluarga akan sentiasa rasa selamat dan bahagia. Sebagai contoh, pasangan suami isteri perlulah ada sifat tolak ansur antara satu sama lain supaya keluarga mereka hidup aman dan damai tanpa sebarang konflik yang berlaku dalam kekeluargaan. Seterusnya, nilai etika sangat penting dalam sesebuah organisasi. Seandainya seluruh organisasi memiliki nilai etika yang tinggi, masalah pelanggaran disiplin organisasi seperti ponteng kerja, rasuah, penyalahan gunaan kuasa serta gangguan seksual
tidak akan timbul. Dengan itu lahirlah satu budaya kerja yang positif yang mementingkan produktif dan kualiti yang tinggi, persekitaran organisasi yang kondusif serta semangat kekeluargaan dalam organisasi tersebut berkenaan yang menyumbang kepada peningkatan keuntungan ke organisasi. Sebagai contoh, pada masa kini kebanyakan organisasi, tidak kira sama ada organisasi kerajaan ataupun swasta, mereka telah meletakkan etika bagi setiap pekerja mereka supaya matlamat organisasi mereka tercapai. Contohnya organisasi perbankan. Pekerja perlulah bercakap dengan kadar sopan dan sentiasa melemparkan senyuman kepada pelanggan. Dengan itu, pengurusan organisasi yang mengamalkan etika yang tinggi mendapat keuntungan tersebut haruslah dikongsi sesama pekerja. Bukan sahaja organisasi yang menikmati kemakmuran itu, tetapi pekerja juga terlibat merasai kenikmatan kemakmuran. Organisasi yang memperoleh keuntungan yang tinggi akan berkongsi keuntungannya bersama pekerja dengan memberikan bonus ataupun ganjaran setiap tahun. Sekian dari saya.